Assalamualaikum. Hai murid-murid, selamat datang ke kelas Cikgu Zam. Kelas Bahasa Melayu tahun 2. Sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, kamu perlu sediakan buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 dan buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2. Pembelajaran kita pada hari ini, tema 7, Pertanian dan Penternakan, Unit 20, Ternakan yang berfaedah, tajuknya, Kolam Ikan dan Hasilnya, muka surat 50. Pada akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama, memahami teks yang dibaca, yang kedua, mengenal pasti isi tersurat dan isi tersirat. Sekarang, mari kita baca bersama-sama petikan. Kolam ikan dan hasilnya. Aidil dan bapanya berhasrat untuk menternak ikan tilapia di dalam sangkar di sebatang sungai. Mereka mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Selepas itu, bapanya membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Bapa Aidil meminta beberapa orang pekerjanya memasukkan sangkar itu ke dalam sungai. Aidil dan bapanya melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Mereka melepaskan sebanyak 500 ekor benih ikan tilapia ke dalam sangkar. Pada setiap hari, Aidil membantu bapanya memberikan ternakan ikannya makan pelet dan makanan lain yang telah diproses. Selepas beberapa bulan, ikan itu sudah boleh dipasarkan. Ikan-ikan itu dijual kepada peraih. Sekarang, mari kita lihat isi tersurat dan isi tersirat yang terdapat di setiap perenggan. Perenggan yang pertama, Aidil dan bapanya berhasrat untuk menternak ikan tilapia di dalam sangkar di sebatang sungai. Mereka mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Isi tersurat yang terdapat dalam perenggan ini ialah mereka mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Manakala isi tersirat daripada isi tersurat tersebut ialah memastikan bekalan oksigen yang cukup dan mengeluarkan bahan buangan dari dalam sangkar secara semula jadi. Okey, secara asasnya isi tersurat ialah penerangan kenapa mengenai isi tersurat tersebut. Contohnya mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Kenapa? Kenapa perlu cari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Isi tersirat itu adalah jawapan kenapa perlu cari kawasan yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Okey, secara asasnya itu adalah isi tersurat. Kita tengok perenggan kedua. Selepas itu, bapanya membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Bapa Aidil meminta beberapa orang pekerjanya memasukkan sangkar itu ke dalam sungai. Okey. Isi tersurat daripada perenggan ini ialah membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Okey, apa sebab kita kena beli sangkar yang diperbuat daripada besi? Okey. Jadi kita tengok isi tersuratnya ialah sangkar yang diperbuat daripada besi lebih tahan lama di dalam air daripada sangkar yang diperbuat daripada bahan lain. Okey, seperti mana yang kita tahu, besi dia tahan lama selagi duduk dalam air. Tak ada tak terkena bahan-bahan lain. Okey, seterusnya perenggan yang ketiga, Aidil dan bapanya melepaskan benih pada waktu pagi. Mereka melepaskan sebanyak 500 ekor benih ikan tilapia ke dalam sangkar. Bagi perenggan ketiga, isi tersuratnya ialah melepaskan benih pada waktu pagi. Kenapa? Untuk mencari isi tersirat, kita kena tanya kenapa lepaskan benih pada waktu pagi. Okey, ini adalah kerana suhu air kolam pada waktu pagi sesuai dengan suhu air di dalam bekas.
Jadi bila lepaskan ikan tu pada waktu pagi, ikan tu tak terkejut dengan perubahan suhu air. Sebab masa tu suhu air tu lebih kurang sama. Okey, kita tengok yang seterusnya, perenggan yang keempat. Pada setiap hari, Aidil membantu bapanya memberikan ternakan ikannya makan pellet dan makanan lain yang telah diproses. Selepas beberapa bulan, ikan-ikan itu sudah boleh dipasarkan. Ikan-ikan itu dijual kepada peraih. Okey. Isi tersurat bagi perenggan keempat ialah memberikan ternakan ikannya makan pellet dan makanan lain yang telah diproses. Okey. Kenapa perlu beri ikannya makan pellet dan makanan lain yang telah diproses? Ianya kerana makanan jenis pellet mudah didapati dan mudah disimpan serta tidak mudah rosak. Dapat tak kamu faham bagaimana nak cari isi tersurat dan isi tersirat dalam petikan? Okay, sekiranya kamu sudah belajar sesuatu daripada pembelajaran kita pada hari ini, cikgu mahu kamu buka buku aktiviti jilid 2 muka surat 54 dan 55. Okey. Padankan isi tersurat dan isi tersirat. Cikgu nak beri kamu satu tips, iaitu lihat bentuk segitiga dan masukkan saja bentuk segitiga yang sesuai pada gambar. Itu adalah isi tersurat bagi isi tersirat yang ada kat bawah tu. Okey, selamat mencuba. Terima kasih. Assalamualaikum.